Kod Etika Profesional Keguruan dan Peraturan Pendidikan. Etika, ethos bahasa Yunani yang bermaksud watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Maksud yang biasa digunakan ialah satu peraturan yang menjadi panduan hidup manusia. Ia berkaitan dengan tingkah laku, adat dan cara hidup serta aspek-aspek niat dan kecenderungan seseorang atau masyarakat dalam melakukan sesuatu aktiviti. Menurut Gladin, kod etika profesional bermaksud satu set standard atau piawaian dan prinsip yang dibentuk oleh sesebuah organisasi bertujuan memberi panduan kepada ahli mengenai tingkah laku berinteraksi antara ahli dengan orang luar organisasi. Menurut Ahmad Sarji pula, semua garis panduan yang bertujuan untuk meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban, peranan nilai serta tingkah laku profesion dalam masyarakat. Berdasarkan kedua tokoh tersebut, kod etika merupakan garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan kepada aspek yang berkaitan dengan peraturan, peranan nilai serta tingkah laku profesional. Nilai etika kerja KPM ada 7 iaitu amanah, benar, bijaksana, bersyukur, dedikasi, ikhlas dan penyayang. Amanah, sifat bertanggungjawab dalam menjalankan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. Antara amalan amanah adalah sentiasa menjalankan kerja yang diberikan dengan penuh tanggungjawab, tanpa penyelewengan dan cuai, bersifat jujur dan setia tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan, menggunakan masa dengan sebaiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan dan tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi, berdisiplin dan mengawal diri dan tidak melakukan sesuatu yang boleh menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya, bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahguna kuasa. Benar pada niat dan perbuatan. Contohnya, mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan, bercakap benar dan menepati janji, bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat orang lain, memberi atau menerima arahan yang jelas dan tepat dan tidak mengelirukan, berkongsi pengalaman, ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama. Bijaksana, menggunakan kebijaksanaan dalam membuat keputusan dan tindakan, menggunakan seluruh potensi, keupayaan dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas, sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti, mempunyai fikiran rasional dan pertimbangan yang saksama dalam menyelesaikan masalah, sentiasa mempertingkat ilmu, kepakaran dan profesionalisme. Bersyukur, perasaan dan perlakuan yang menghargai nikmat dan pemberian, sentiasa menghargai anugerah dan nikmat yang diterima tanpa menganggap kejayaan sebagai hak, bersedia memberikan pengiktirafan kepada yang berjaya tanpa prasangka, tenang menghadapi masalah dan reda menerima ketetapan, kegagalan dan ujian serta tidak berputus asa, berpuas hati dengan nikmat yang diperoleh seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan. Dedikasi, berminat dan rela berkorban tenaga dan masa berterusan dalam menghasilkan kerja berkualiti, bekerja dengan tekun tanpa rasa jemu dan bosan serta sedia menerima tugasan dan sanggup berkorban masa dan tenaga, tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja sentiasa berkualiti, menjalankan tanggungjawab dengan sabar, teliti, ceria, tidak cuai dan merungut, cergas dan pantas bekerja dan hasilnya menepati kehendak organisasi. Ikhlas, berhati suci menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang terbaik, menerima tanggungjawab dengan rela hati, tidak berpura-pura atau mengelak amanah, menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi, memberikan layanan yang baik tanpa mengira pangkat, status atau kedudukan, sedia menerima teguran dan kritikan dengan fikiran yang terbuka, saling menghormati antara satu sama lain tanpa sebarang kepentingan. Penyayang,
bersifat dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami, menghargai dan mengambil berat. Bersikap pemaaf dan penyayang, tidak berdendam dan meninggi diri, menganggap setiap orang mempunyai harga diri dan perlu dihormati, bersifat bertimbang rasa dan mengambil berat dalam melakukan tugas, menjadikan organisasi sebuah keluarga yang besar dengan penuh kemesraan, bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas. Prinsip etika kerja KPM. Niat yang betul, perlakuan yang baik, penggerak ke arah kebaikan, memperkotakan apa yang dikata, berdisiplin dan beradab, menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil organisasi. Niat yang betul. Guru mestilah melaksanakan tugas dengan betul sebagaimana yang dituntut oleh agama dan selaras dengan nilai yang dicadangkan. Bagaimana cara guru untuk menjalankan tugas adalah berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Perlakuan yang baik. Tingkah laku guru bagi menjalankan tugas dengan sempurna untuk mencapai hasil yang berkualiti di samping membaiki imej profesion. Perlakuan tersebut melibatkan penampilan diri, pertuturan dan tindakan yang terbaik sepanjang masa dan mestilah dijaga dengan baik. Penggerak ke arah kebaikan. Seorang guru mestilah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, progresif, maju, berdaya saing dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. Seterusnya, penambahbaikan ini berlaku secara berterusan. Memperkota apa yang dikata. Guru telah diamanahkan untuk mendidik anak-anak bangsa. Segala apa yang diajar oleh seorang guru tersebut haruslah logik dan selari dengan apa yang dikatakan olehnya. Sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan, pengucapan dan tindakan sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. Berdisiplin dan beradab. Seorang guru mestilah menjaga disiplin, adab sopan dan akhlak agar menjadi contoh kepada setiap murid sebagaimana yang dituntut oleh agama. Malahan mematuhi setiap peraturan dan arahan perkhidmatan prosedur dan kaedah yang telah sedia ada. Contohnya, mematuhi Perintah Am Akta Pendidikan 1996, Aku Janji, Perkeliling Khas, Perkeliling Kementerian dan sebagainya. Menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil organisasi. Seorang guru mestilah sentiasa bersyukur dan menghargai apa yang pihak sekolah, PPD, JPN dan KPM telah lakukan untuk memperbaiki perkhidmatan kepada tahap yang lebih baik dengan memberikan prestasi perkhidmatan yang cemerlang kepada organisasi dan anak-anak didik. Okey, seterusnya kita sambung kepada kod etika profesionalisme keguruan. Okey, terdapat 4 komponen kod etika profesionalisme keguruan. Antaranya adalah tanggungjawab terhadap murid, dan nombor 2, tanggungjawab terhadap ibu bapa murid, dan seterusnya tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara, dan akhir sekali adalah tanggungjawab terhadap rakan, sejawat dan profesion keguruan. Okey, kita akan terus kepada penerangannya adalah tanggungjawab guru terhadap murid. Guru mestilah mempunyai tingkah laku yang merupakan tanggungjawab terhadap murid. Tanggungjawab ini termasuk ialah lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid daripada hal peribadi, bersikap adil terhadap murid tanpa mengira faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan dan agama, dan membimbing dan mengajar seorang murid tanpa bayaran, dan memelihara dan memperbaiki tahap kecekapan ikhtisas menerusi penyelidikan, lawatan, menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, seminar atau mesyuarat supaya pengajaran mencapai kualiti yang tinggi. Okey, dan seterusnya kita sambung kepada tanggungjawab guru terhadap ibu bapa. Guru mempunyai tanggungjawab terhadap ibu bapa murid. Oleh itu, guru hendaklah menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka, berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerja erat antara institusi pendidikan dengan rumah tangga, dan menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa tentang keadaan rumah tangga atau tentang anak mereka adalah sulit dan tidak membocorkan. Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka dan menggunakan maklumat
itu secara teliti dan bijaksana. Seterusnya kita sambung kepada tanggungjawab guru terhadap reka sejawat dan profesyen keguruan. Guru juga mempunyai tanggungjawab terhadap reka sejawatan dalam profesi yang sama. Oleh itu hendaklah mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seorang guru di hadapan murid atau ibu bapa, atau berbuat sesuatu yang boleh meruah seseorang guru. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai seorang guru. Berusaha menunaikan tanggungjawabnya dengan rajin dan bersungguh serta bersejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial. Sentiasa menguasai diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesi keguruan. Okey, akhir sekali iaitu tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Guru hendaklah bertingkah laku dan menjalankan tanggungjawabnya dengan mengambil kira keperluan masyarakat dan negara. Maka dengan itu, guru hendaklah elakkan diri daripada menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan kepentingan murid, masyarakat, negara atau bertetangga rukun negara. Kemudian memupuk dalam diri murid dengan sikap nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warga negara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang yang lebih tua. Okey, seterusnya kita masuk kepada kepentingan kod etika profesionalisme keguruan, KEPK. Okey, antara kepentingan itu garis panduan KEPK iaitu Kod Etika Profesionalisme Keguruan menyediakan suatu garis panduan bagaimana untuk bertingkah laku dan bertata susila yang selayaknya dalam profesi keguruan. Dalam perkhidmatan pendidikan terdapat perkara yang jelas garis pemisahnya sama ada boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh guru-guru. Terdapat juga perkara yang samar-samar atau kabur untuk tindakan dilakukan. Oleh itu, satu garis panduan adalah perlu dirujuk. Kod etika telah menyatakan dengan tepat dan jelas tentang tingkah laku yang bagaimana sepatutnya menjadi amalan guru ketika menjalankan perkhidmatannya. Seterusnya kita kepada kepentingan peranan dan tanggungjawab guru. Okey. Kod Etika Profesionalisme Keguruan KEPK menyatakan dengan jelas tentang peranan dan tanggungjawab guru terhadap stakeholders dalam bidang pendidikan. Dengan ini, guru lebih tahu dan sedar tentang peranan dan tanggungjawab yang mesti dilaksanakan. Okey, kepentingan keunikan. Kandungan KEPK di sesebuah negara adalah berbeza. Dengan membuat perbandingan, guru dapat melihat keunikan KEPK yang terdapat di Malaysia. Perkara ini dapat menimbulkan rasa hormat terhadap profesi dan seterusnya mempertingkatkan kualiti perkhidmatan masing-masing. Okey, kepentingan semakan, KEPK yang didokumentkan membolehkan usaha menyemak semula amalan yang dilakukan dari masa ke semasa. Satu petanda kecemerlangan sesuatu profesi ialah sejauh manakah kod etikanya dapat dipertahankan dan dikuatkuasakan. Kemudian tingkatkan imej. Dengan adanya KEPK, guru dapat meningkatkan lagi imej profesi keguruan secara rasmi. Masyarakat dapat melihat dan menghayati tanggungjawab guru yang sebenar. Di samping menyedari tanggungjawab sendiri dalam membantu guru mencapai matlamat pendidikan negara. Kemudian nilai etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. Pengalaman etika dapat mengekal, memelihara dan meningkatkan kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas serta memupuk tanggungjawab bersama dalam mengeratkan perhubungan antara ahli dalam keluarga. Okey, rumusan kepada kepentingan kod etika profesionalisme. Kerjaya sebagai guru berbeza dengan perkhidmatan yang lain. Berkhidmat sebagai guru berhadapan dengan cabaran yang memerlukan tahap profesionalisme yang tinggi untuk menghadapinya. Kod etika profesionalisme keguruan didokumentkan dan diwartakan untuk menjadi rujukan dan panduan kepada guru dan dalam menjalankan tanggungjawab dan amanah pada amalan yang benar dan betul. Perkara ini jika dilaksanakan dengan baik dapat mengangkat martabat profesi keguruan dan
imej guru dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, cabaran kod etika profesionalisme keguruan. Antara cabarannya ialah mempunyai sasia yang baik, sentiasa berusaha mempertingkatkan profesionalisme perkhidmatan, membuat anjakan paradigma, tuntutan globalisasi yang mencabar dan akhirnya menggugat kesabaran dan tanggungjawab. Mempunyai sasia yang baik. Guru merupakan role model terbaik pelajar. Tingkah laku dan penampilan seseorang guru sentiasa menjadi perhatian murid. Contohnya, cara berpakaian guru dan cara bercakap. Oleh itu, guru terpaksa menunjukkan sasia yang baik agar dapat dihormati dan diikuti oleh murid. Yang kedua, mempertingkatkan profesionalisme perkhidmatan. Guru terpaksa kreatif dan inovatif dalam merancang aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Guru sentiasa berusaha untuk menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan. Contohnya, BBM tidak boleh hanya terhad kepada buku teks, papan tulis dan gambar-gambar. Guru-guru terpaksa menambah ilmu pengetahuan baharu mengenai pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran yang berbeza seperti audio, video, PowerPoint dan sebagainya. Yang ketiga, membuat anjakan paradigma. Profesion guru bukan sahaja mendidik murid dan mereka terpaksa memegang beberapa portfolio. Guru juga terpaksa melaksanakan tugas sebagai pentadbir, pengurus, penyelia, penilai dan sebagainya. Contohnya, guru-guru terpaksa membuat kerja-kerja perkeranian seperti menaip surat, mengisi borang, menyediakan kertas kerja dan lain-lain. Guru-guru juga terpaksa mengajar subjek yang sama sekali tidak berkaitan dengan option yang mereka belajar. Seterusnya, tuntutan globalisasi yang mencabar. Guru terpaksa menguasai kemahiran untuk menggunakan teknologi maklumat. Mereka terpaksa sentiasa bersikap produktif, proaktif dan responsif. Guru-guru juga terpaksa bijak dan mahir dalam penggunaan teknologi maklumat. Contohnya, akibat penularan wabak COVID-19 menyebabkan proses PNP dilaksanakan secara dalam talian seperti Google Meet, Zoom, WhatsApp dan Telegram. Oleh itu, guru terpaksa menyesuaikan diri mereka dengan norma kehidupan dan kebiasaan yang baharu. Yang terakhir, menggugat kesabaran dan tanggungjawab. Jika dahulu, guru sering diagung-agungkan dan disanjungi oleh pelajar, ibu bapa dan masyarakat. Tetapi pada hari ini, sering didengar sebahagian besar pelajar sekolah yang tidak menghormati guru. Guru-guru diperlekakan oleh ibu bapa pelajar yang angkuh dan merasakan diri mereka sahaja yang betul. Guru-guru disaman atas kesalahan yang tidak setimpal dengan pengorbanan yang diberi. Sewajarnya, ibu bapa akur tugas guru bukan hanya mengajar mata pelajaran untuk lulus peperiksaan, tetapi mereka turut mendidik menerusi penerapan nilai-nilai murni, jati diri, disiplin dan sasia yang terpuji. Contohnya, ibu bapa mengutamakan kecemerlangan akademik semata-matanya dan bukan sasia yang baik. Ini menyebabkan anak mereka tidak boleh ditegur walaupun melakukan kesalahan. Pelaksanaan peraturan dan undang-undang pendidikan dalam amalan pendidikan di Malaysia. Pengertian peraturan dan perundangan pendidikan. Peraturan pendidikan adalah perbuatan tentang moral yang menjamin keadilan. Satu bentuk kawalan ke atas semua penjawat awam untuk menjamin kesejahteraan hidup. Manakala perundangan pendidikan, semua peraturan yang berkaitan tingkah laku yang dibentuk mengikut autoriti atau adat sesuatu kaum.
undang-undang yang telah digubal oleh sesebuah badan pengubalan undang-undang yang bertujuan melindungi hak individu dan kebebasan tertentu. Terdapat 6 persamaan peraturan dan perundangan pendidikan, iaitu pertama, dokumen bertulis, kedua, panduan dalam kehidupan, ketiga, panduan sekiranya berlaku masalah, keempat, peraturan disahkan sebelum digunakan, kelima, kaedah pembuatan hukuman adalah sama, dan yang keenam, memastikan pendidikan Malaysia berkembang. Peraturan dan perundangan pendidikan juga mempunyai perbezaan, iaitu tujuan mewujudkan individu serta amanah dalam pekerjaan, manakala perundangan menjaga hak individu. Kepentingan mewujudkan sistem tadbir urus yang cekap dan berkualiti, manakala perundangan supaya tiada yang melampau bidang kuasa. Contoh, Perintah Am Peraturan 4 Bab D, manakala perundangan adalah Akta Pendidikan 1996. Maksud peraturan pendidikan lebih kepada menjaga sistem pendidikan supaya sentiasa dapat menghasilkan insan yang dihasratkan, manakala perundangan pendidikan adalah undang-undang yang diglobal untuk memastikan guru-guru serta pegawai pendidikan menjalankan tugas dengan betul dan tidak menyalahgunakan kuasa. Kesan mewujudkan sekolah yang selamat, manakala perundangan menjamin keselamatan pendidik dan pelajar. Pendidikan guru memastikan guru mengambil tindakan yang sewajarnya, manakala perundangan ini telah menghadkan dan menyediakan garis panduan kepada guru dalam memberi hukuman. Peraturan pendidikan pematuhan guru sebagai penjawat awam, ada 4 peraturan yang guru-guru perlu patuhi, iaitu yang pertama, Akta Pendidikan 1996, yang kedua, Perkeliling Kementerian dan Ikhtisas, yang ketiga, Perintah Am yang merangkumi kelakuan dan tata tertib, dan yang keempat, Undang-Undang Sivil dan Syariah. Akta Pendidikan 1996 iaitu suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendidikan dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Dikenali juga Akta 550 sebagai rujukan dalam melaksanakan tanggungjawab warga pendidik agar sentiasa berada di landasan yang betul. Maklumat lanjut tentang Akta Pendidikan 1996 dan peraturan-peraturan pendidikan yang berkaitan dibincangkan lebih lanjut di dalam unit 12 nanti. Perkeliling Kementerian dan Ikhtisas iaitu warta kerajaan yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dari masa ke semasa, merupakan satu arahan dan garis panduan dalam melaksanakan suatu tugasan dan perkhidmatan, merupakan satu punca kuasa yang perlu dipatuhi oleh guru sebagai contoh nyanyian lagu Negaraku, Kebangsaan dan KOI. Perintah Am yang merangkumi kelakuan dan tata tertib iaitu peraturan-peraturan pegawai awam yang mencakupi kewajipan pegawai awam mematuhi peraturan, kawalan dan pengawasan tata tertib, disenaraikan kesalahan dan ketidakpatuhan terhadap prosedur tata tertib yang boleh disabitkan dengan hukuman tata tertib dan penamatan perkhidmatan demi kepentingan awam. Sebagai contoh, seseorang pegawai tidak boleh membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi, memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam, melakukan gangguan seksual, keterhutangan yang serius, membuat pernyataan awam, melakukan pekerjaan luar, tidak mematuhi etiket pakaian dan sebagainya. Undang-Undang Sivil dan Syariah. Undang-Undang Syariah merupakan hukum perundangan Islam dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi umatnya bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah seperti halwat dan persetubuhan haram. Undang-Undang Sivil pula merupakan sekumpulan undang-undang yang mengawal hak dan tanggungan liabiliti sivil atau individu dengan individu, individu dengan masyarakat dan masyarakat dengan individu. Contohnya, hak asasi kanak-kanak bagi mendapatkan pendidikan. Satu lagi, undang-undang jenayah yang berfungsi mengawal kesalahan yang dilakukan terhadap masyarakat. Sebagai contoh, sekiranya seseorang itu mencuri, maka undang-undang jenayah yang akan digunakan untuk mengawal atau mengurus si pencuri itu. Tujuan dan fungsi peraturan terbahagi kepada 3: pencegahan, peringatan dan pengajaran. Pencegahan: mencegah guru-guru atau pegawai pendidikan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh memburukkan imej institusi pendidikan dan penyalahgunaan kuasa.
mengelakkan dari berlakunya amalan-amalan yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Contohnya surat berkeliling, memo pemberitahuan dan papan tanda amaran. Peringatan, memastikan guru-guru serta pegawai pendidikan sentiasa menjalankan amanah yang dipertanggungjawabkan. Memberi peringatan kepada guru-guru serta pegawai pendidikan terhadap akibat dan hukuman sekiranya tidak mematuhi peraturan. Mengingatkan guru-guru serta pegawai pendidikan agar sentiasa berwaspada dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Contohnya amaran lisan, bertulis dan surat tunjuk sebab. Pengajaran, memberikan pengajaran kepada guru-guru serta pegawai pendidikan melalui kes-kes yang lepas serta hukuman yang dikenakan untuk setiap kesalahan yang dilakukan. Tindakan yang dikenakan untuk dijadikan iktibar dan panduan kepada pegawai yang terlibat dan pihak-pihak lain agar perkara yang sama tidak berulang. Contohnya, hukuman diturunkan pangkat dan ditukarkan tempat kerja. Sekian, terima kasih.